السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami kefahaman mengenai Al-Quran. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapat maghfirah, keampunan akan dosa-dosa kita, serta kita mengharapkan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala jua. Sementara kita beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam masjid ini, dan menunggu masuk waktu Isyak, saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk kita melihat satu perbincangan para ulama tentang satu tajuk berkenaan dengan niat melakukan ibadat tetapi disertai dengan keperluan keduniaan ataupun habuan dunia ataupun urusan-urusan keduniaan. Apakah itu boleh merosakkan niat kita yang ikhlas lillahi ta'ala kerana Allah, ataupun ianya memang dibenarkan oleh agama? Jadi ini yang kita akan bincang pada malam ini. Baik, sebelum itu sidang hadirin mukminin, sebenarnya ada beberapa isu berkaitan dengan niat kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan sebenarnya ada juga di sana perbincangan tentang boleh atau tidak boleh kita beribadat kerana berkehendakkan syurga Allah. Boleh atau tidak boleh kita beribadat kerana takut kepada azab neraka Allah. Kenapa ada perbincangan ini? Kerana antaranya ialah ada perkataan-perkataan yang dinisbahkan kepada Rabi'atul Adawiyah. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam Ihya Ulumuddin. Dia kata, ma'abadtuhu khawfan min narih. Dia kata, aku tidaklah menyembah Allah kerana takut kepada neraka. Ini ungkapan yang dinisbahkan kepada Rabi'atul Adawiyah. Dia kata apa? Ma'abadtuhu khawfan min nari. Aku tidaklah menyembah Allah kerana takut kepada nerakanya. Wala hubban fi jannatih, dan tidaklah pula kerana mengharapkan syurganya.
fa akuna ka'ajiris su, sehingga aku ni seperti seorang pekerja yang jelek. Bal abadtuhu hubballah wa syauqan, dia kata tapi aku sembah dia kerana hubballah wa syauqallah. Dia kata bahawa tapi aku menyembahnya kerana kecintaanku kepadanya dan kerana kerinduan aku kepadanya. Ini disebut dan dinisbahkan kepada Rabi'atul Adawiyah. Maksudnya apa? Maksudnya perkataan ini kalau benarlah kita pun tidak pasti sejauh mana benar perkataan ini dinisbahkan kepada Rabi'atul Adawiyah, tapi kalau benarlah kalam ini menyembah Allah bukan kerana takut kepada azab neraka Allah, adakah hina, adakah itu memperendahkan kedudukan kita apabila kita beribadat kepada Allah kerana takut kepada neraka Allah? Bukankah dalam Quran banyak ayat yang menunjukkan ancaman akan azab Allah dalam neraka? Bukankah itu tujuan dia untuk menakutkan kita kepada azab Allah? Wala hubban fi jannati, dan bukan juga kerana mengharapkan syurga Allah. Berapa banyak ayat dalam Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang menceritakan tentang nikmat yang ada dalam syurga. Dalam syurga ni tuan-tuan, sampai tahap diceritakan kepada kita syurga tu ada apa. Sampai tahap dalam syurga tu ada arak. Bukan setakat diceritakan kepada kita dalam Quran dan hadis tentang dalam syurga ada arak, tapi diceritakan bagaimana arak itu diambil daripada sungai arak yang mengalir. Menunjukkan betapa bukan satu botol arak yang ada, bukan satu botol arak yang akan diberikan kepada kita dalam syurga, tetapi sungai yang mengalir itu ada sungai khamar. Apa tujuan? Diceritakan kepada kita bahawa kita akan meminum arak dalam syurga yang mengalir dalam bentuk sungai. Macam kita tuan-tuan duk di macam bubuk ni, suka tak makan durian? Ke sini durian ni apa ni orang tak makan? Musangking, blackthorn kan? Ada kawan saya, dia dapat satu durian, saya tak tahulah rasanya blackthorn kot. Sebiji itu dalam RM200. Blackthorn, sebiji itu RM200. Saya tak tahulah betul ke tidak. Hadiah birthday, isteri dia dengan anak-anak dia pakat bagi hadiah birthday, hadiah hari jadi, bagi apa? Durian. Bagi durian dekat dia. Oh, punya canggih zaman sekarang ni, hadiah hari jadi. Dulu-dulu kita dengar cerita bagi hadiah motosikal lah, hadiah kereta lah, hadiah kek lah, kan, hadiah macam-macam lah, hadiah baju lah. Oh, ni hadiah blackthorn. Tuan-tuan, dekat macam bubuk ni paling banyak tuan-tuan boleh makan durian berapa biji? Ke tuan-tuan ni memang tak biasa makan durian? Sebiji, tengok saiz lah tak? Tengok saiz lah. Mungkin sebiji, mungkin 2 biji, habis-habis banyak 3 biji. Saya tak tahulah, ada yang boleh makan sampai 5-6 biji. Kita ni, perut kita tuan-tuan, setakat tu je adalah beberapa biji durian yang kita boleh makan. Paling banyak pun beberapa biji durian, tak sampai pun 10. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, mana yang lebih menyelerakan? Orang bagi dekat tuan-tuan bawa musangking ke, tak kiralah grade apa, grade paling mahal sekali, blackthorn ke apa ke, dia tunjuk dekat tuan-tuan, bagi dekat tuan-tuan 2 biji, 3 biji, ataupun dia bawa 1 lori. Kita tahu kita takkan dapat makan 1 lori tuan-tuan, tapi bila kita tengok durian 1 lori untuk kita ambil, dia lain perasaan kita tu. Siapa yang pernah pergi kebun durian? Tuh, dekat pokok, dekat bawah atas tanah punya banyak tu. Bawah pondok tu dia durian. Selera dia lain, menyelerakan. Padahal kita tahu kita takkan dapat makan 1 kebun durian tu.
kita hanya boleh makan 2 biji, 3 biji sahaja. Dalam syurga diceritakan bahawa khamar, arak itu dalam bentuk sungai yang mengalir. Maka dia menambahkan keinginan manusia untuk masuk ke dalam syurga. Tu belum cerita tentang nikmat aktiviti hubungan kelamin yang diceritakan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tarik perhatian manusia kepada nikmat yang ada dalam syurga. Buah-buahan, pelamin-pelamin yang ada dalam syurga dan sebagainya. Tuan-tuan, atas dunia berapa kali naik pelamin? Berapa kali? Cuba ingat balik. Kita tak ingat dah, kahwin lama dah. Ni tengok orang sekarang duk kenduri musim cuti sekolah. Cuba tengok. Hak mana Tan Sri, Datuk Sri yang kaya-kaya, tuan-tuan, dia punya pelamin dia buat dekat hotel, ballroom, apa semua. Cuba tuan-tuan tengok. Hebat kita tengok. Maka syurga diceritakan ada pelamin dalam syurga. Tujuan dia apa? Sebab kita tengok dia hotel pun, tuan-tuan, anak menteri kahwin, anak bilioner kahwin, kita tengok pun kita teringin, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Kahwin sekali je hak berani, kali kedua tak berani dah. Kan? Kali kedua tak berani dah. Tapi nak cerita teringin ni, tuan-tuan, kalau boleh nak ulang balik jam, waktu tu, ulang balik, undur balik supaya kita boleh naik pelamin macam tu. Dengan gahnya pelamin tu. Ni syurga pun dia ada pelamin, tuan-tuan sekalian. Bilik-bilik yang see-through. See-through ni, tuan-tuan, hotel-hotel yang mahal je ada. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk menarik perhatian manusia kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kalam yang dinisbahkan kepada Rabi'atul Adawiyah bahawa dia sembah Allah Ta'ala bukan sebab takut kepada azab neraka. Sembah Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah bukan kerana mengharapkan syurga Allah, tapi kerana cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak inilah, tuan-tuan, yang dibincangkan oleh para ulama. Yang ini dibincangkan oleh para ulama. Baik, apa dia, tuan-tuan sekalian? Kita tengok antaranya ialah di dalam Al-Quranul Karim. Contohnya surah Al-Isra. Allah Ta'ala menceritakan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Surah Al-Isra ayat 57. Allah Ta'ala berkata, maksud dia orang-orang yang menyeru itu, yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan wasilah kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azab Allah, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang mesti ditakuti. Tengok, Quran dia ajarkan kepada kita supaya kita mesti ada takut kepada azab Allah. Maksudnya bila kita beribadat kepada Allah, kita semayang. Pasal apa kita semayang? Sebab kita takut kalau Allah Ta'ala azab kita. Pasal apa kita buat baik kepada ibu dan ayah? Pasal apa kita jaga mak kita, ayah kita elok-elok? Kerana kita takut akan azab Allah kalau kita derhaka akan ayah dan ibu kita. Kenapa kita tidak sanggup menyakiti jiran kita? Pasal apa kita nak parking kereta, tuan-tuan, kita parking elok-elok, buka pintu elok-elok, sebab kita tak mau ganggu orang lain, tak mau merosakkan kenderaan orang lain yang parking di tepi kita dan sebagainya. Pasal apa kita takut? Kerana kita takut kepada azab Allah bila kita duk buat naya, buat zalim, duk ganggu orang. Maka Allah mengatakan bahawa azab Tuhanmu adalah sesuatu yang mesti ditakuti.
Sebab tu ramai ulama mengkritik perkataan-perkataan ini yang dinisbahkan kepada Rabi'atul Adawiyah, yang kita pun tak pasti sejauh mana kebenaran kata-kata itu yang dinisbahkan kepada beliau. Samalah juga dalam surah Al-Furqan ayat 65, Allah Ta'ala menceritakan tentang Ibadur Rahman. Siapa dia yang dikatakan Ibadur Rahman? Maka antaranya Allah Ta'ala kata, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah azab jahannam daripada kami, sesungguhnya azab itu adalah kebinasaan yang kekal. Allah diajar kepada kita doa supaya dijauhkan azab neraka jahannam. Ini yang betul. Kita memang diajar supaya takut kepada neraka jahannam. Dan itulah juga yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doa baginda. Apa yang Nabi Ibrahim baca, tuan-tuan? Nabi Ibrahim kata, waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk di kalangan orang-orang yang mempusakai syurga yang penuh dengan kenikmatan. Tengok, Nabi Ibrahim, tuan-tuan, Khalilullah, dia doa supaya Allah Ta'ala jadikan dia di kalangan orang-orang yang mempusakai syurga yang penuh dengan nikmat. Makna kita beribadat, kita buat baik, kita tinggal benda-benda jahat, tujuan dia apa, tuan-tuan? Tujuan dia supaya kita dapat masuk ke dalam syurga yang banyak nikmat dia. Itu tujuan dia. Dan dia kata, waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Dia kata, dan ampunilah bapaku kerana dia sesungguhnya dia termasuk di kalangan orang-orang yang sesat. Wala tukhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Maknanya Nabi Ibrahim alaihissalam minta dengan Allah, jangan Allah Ta'ala hina dia. Kita ni, tuan-tuan, kita tak mau Allah Ta'ala hina kita. Bukan sahaja kita semayang lillahi ta'ala kerana Allah, puasa lillahi ta'ala kerana Allah, buat ibadat semua tu lillahi ta'ala kerana Allah, tapi kita juga tak mau Allah hina kita di hari akhirat nanti. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka dengan sebab itu, tuan-tuan, para ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menunjukkan bahawa sangat banyak doa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita minta syurga dengan Allah. Bukan sekadar minta syurga dengan Allah, tapi minta syurga Firdaus, the highest heaven, syurga yang paling tinggi di sisi Allah. Itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bukan minta asal syurga, dah. Minta syurga paling tinggi, Firdaus, yang paling hampir kepada Arasy Ar-Rahman. Itu sunnah yang Nabi ajarkan kepada umat baginda. Dan Nabi juga banyak mengajar kepada kita doa untuk jauh daripada api neraka. Kan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Tu wa qina azaban nar. Sebab tu kita kata ini adalah suatu perkara yang memang diajarkan oleh agama supaya kita takut kepada api neraka. Itu adalah satu perkara yang memang diajarkan oleh agama. Baik. Kemudian Allah Ta'ala juga menyebut tentang nikmat yang ada dalam syurga. Bila Allah Ta'ala sebut nikmat yang ada dalam syurga, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita supaya berlumba-lumba untuk dapatkan syurga. Surah Al-Mutaffifin ayat 26, Allah Ta'ala kata,
wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk yang demikian itu hendaknya manusia berlumba-lumba. Allah suruh kita berlumba-lumba untuk masuk syurga, untuk dapat nikmat syurga. Kita kena berebut untuk masuk syurga. Bukannya kita tunjuk buat tak tahu je dengan syurga ni, tak. Kena tunjuk kita memang nak syurga Allah. Bila Allah Ta'ala cerita nikmat dia macam mana, Allah Ta'ala mahu kita ni ada keinginan yang kuat untuk masuk syurga Allah. Jangan buat tak reti, jangan ignore, buat tak peduli, buat tak tahu dengan senarai nikmat yang begitu banyak yang diceritakan kepada kita tentang apa yang ada dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, bila dia cerita benda-benda yang macam ni, maka kita kena ada usaha untuk masuk syurga Allah. Jadi kita buat baik sebab nak masuk syurga Allah bukanlah satu benda yang menghinakan. Itu memang perintah Allah supaya kita beribadat untuk masuk ke dalam syurga Allah. Dia macam ni, tuan-tuan. Tuan-tuan buat kenduri, ajak orang, jemput orang kampung datang kenduri rumah kita. Tengok-tengok tak ada orang datang. Apa perasaan tuan-tuan? Atas meja ni penuh lauk, dengan ayam gorengnya, dengan ayam gulai, dengan kambing, dengan apa semua penuh. Tapi orang buat tak tahu. Apa perasaan kita? Mudah je kita nak faham. Allah bila dia sebut nikmat dalam syurga, Allah Ta'ala mahu hamba dia berebut dapatkan nikmat tu. Kita, tuan-tuan, kalau kita buat kenduri, orang buat tak reti, orang tak datang, orang buat tak tahu dengan kenduri kita, kita sakit hati, tuan-tuan. Kita sakit hati. Maka bila Allah menceritakan nikmat syurga dia, Allah Ta'ala perintahkan kita supaya kita berebut-rebut untuk mendapatkan nikmat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian bila kita buat ibadat, boleh ke tak boleh dalam kita beribadat tu kita memang niat untuk dapat benda-benda keduniaan. Kita buat ibadat, tapi di samping kita buat ibadat tu, dalam hati kita, niat kita, tujuan kita memang ada, kita nak habuan dunia. Boleh ke tak boleh? Contoh, dalam surah Al-Baqarah ayat 198, Allah Ta'ala berfirman, laisa alaikum junah, tidak salah, tidak ada dosa bagi kamu, antabtagu fadlam min rabbikum, untuk kamu mencari rezeki di sisi Tuhanmu. Maka para ulama ittifaq, sepakat di kalangan para ulama mengatakan bahawa siapa yang pergi buat ibadat haji sambil dia berniaga, maka haji dia sah dan tidak menjejaskan ibadat haji dia. Boleh? Tuan-tuan pergi haji, nak pergi haji, tuan-tuan tahulah nak kena ada duit 10,000. Bagi setengah orang 10,000 ni celah gigi je, bagi setengah orang, kan? Alah, 10,000 tak jadi masalah. Anak minta 10,000 nak beli motor, nak beli kereta, bagi macam tu je, bagi setengah orang. Tapi bagi setengah orang 10,000 ni sangat banyak. Tu kalau pergi dengan tabung haji. Kalau pergi dengan swasta ni 40,000, 50,000, macam-macam package yang ada, sampai 100,000 lebih pun ada. Maka kita dalam kepala kita duk fikir, boleh tak aku pergi ni sambil-sambil aku buat haji, aku berniaga. Jadi tuan-tuan yang duduk dekat macam bubuk ni duk fikir nak berniaga apa dekat Mekah ni, nak berniaga apa dekat Mekah. Oh, dapat idea, bawa
jeruk Pak Ali. Contohnya lah, saya pun tak tahu nak bagi contoh apa. Bawa jeruk Pak Ali ke, buah pala ke, hak pandai buat nasi kandak, meniaga nasi kandak contohlah kan. Meniaga. Buat nasi lemak jual ke orang apa semua, hak mana ada skill pandai meniaga tu dia meniaga. Sambil-sambil buat haji tu dekat Mekah tu tuan-tuan, ziarah apa semua, pergi Madinah apa, sambil-sambil duk meniaga. Jadi hak pandai meniaga ni dia ada je idea dia nak jual barang ni. Ada je idea dia. Setengah-setengah tu bawa lah kan, minyak gamat lah apa semua, berniaga. Boleh jual mahal sikit. Jadi apakah tak boleh dalam agama kita sambil kita pergi Mekah tu kita buat ibadat, sambil kita cari makan, cari rezeki? Maka ulama sepakat mengatakan bahawa boleh. Berdasarkan nas yang ada dalam Al-Quran. Agama kita tuan-tuan, dia tidak sempit. Agama kita dia bukan menyusahkan kita. Agama kita memberi kelapangan kepada kita supaya kita dapat benar-benar Rabbana atina fid dunya hasanah. Atas dunia kita dapat kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di negeri akhirat pun kita dapat kebaikan. Maka boleh kan kita buat ibadat sambil-sambil kita cari rezeki. Maka itu yang disebut oleh para ulama. Satu lagi contoh, Nabi sebut dalam satu hadis yang dihasankan oleh para ulama, dawu mardakum bis sadaqah. Nabi kata, ubatilah orang yang sakit di antara kamu dengan bersedekah. Nabi kata, sedekah ni tuan-tuan, kita kata niat kerana Allah, tak mau niat lain. Lillahi ta'ala, kerana Allah. Sedekah tolong orang miskin, kita sedekah ke orang tu, kita sedekah orang ni, bina masjid ke apa ke, lillahi ta'ala. Tapi soalannya, boleh tak kita sedekah pasal kita sakit dan kita minta Allah supaya sembuhkan sakit kita? Anak kita di rumah sakit, kita bersedekah supaya Allah Ta'ala tolong kita supaya dapat sembuhkan anak kita. Jawapan dia boleh. Siapa yang kata boleh? Yang kata boleh ini adalah Nabi kita tuan-tuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan kita lahir-lahir anak cacat otak, tak boleh urus diri sendiri. Anak dah dewasa umur 18, 20 lebih, macam baby, bedridden, duk terlantar je atas tilam tu, tak boleh bangkit, tak boleh urus diri sendiri, kena pakai pampers. Berapa ramai kita tahu kawan-kawan kita tak boleh nak bekerja, tak boleh keluar rumah. Pasal apa? Sebab anak lumpuh. Anak dah dewasa tapi macam baby lagi. Bolehkah kita sedekah tuan-tuan dengan niat supaya Allah Ta'ala sembuhkan anak kita? Maka berdasarkan hadis ni boleh. Bukan semata-mata aku sedekah ni nak dapat pahala daripada Allah, tapi tak ada benda lain. Tak. Nabi mengajar kepada kita cara untuk dapat penyembuhan supaya kita keluar dari musibah ni. Antaranya ialah memperbanyakkan sedekah. Siapa yang tak mampu sedekah banyak, dia sedekah sedikit, RM1, RM2, setakat mana yang dia mampu. Allah, dia bagi pahala tuan-tuan, bukan setakat dengan benda yang kita sedekah tu, tapi Allah juga bagi pahala berdasarkan apa yang ada dalam hati kita. Sehingga kan, sesiapa yang dalam hati dia tengok ada orang kaya, duk sedekah punyalah banyak, ada tanah, sedekah tanah dia, wakafkan tanah dia. Ada setengah orang dia ada kedai itulah dia wakafkan, dia bagi kepada institusi tertentu. Ada duit 1,000, sedekah 1,000, ada duit 10,000, bagi 10,000, kita bagi RM1 dah. Dalam hati kita kata, ya Allah,
Kalau aku ada duit macam orang kaya tu, aku juga akan bagi 10,000 macam dia. Maka Allah, dia akan bagi pahala kepada kita berdasarkan niat kita tadi. Walaupun kita tak ada 10,000. Kita tengok ada orang, dia wakafkan banglo dia, tanah dia. Hati kita kata, aku ni ya Allah, kalau ada banglo macam orang kaya tu, ada tanah macam orang kaya tu, aku pun akan buat macam dia. Maka Allah akan bagi pahala sebab niat kita tadi. Allah tidak zalim, tuan-tuan. Yang penting kita perbetulkan niat kita. Dan setiap niat kita itu diambil kira oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni, tuan-tuan sekalian. Jadi boleh tak tuan-tuan kita berubat dengan cara bersedekah? Jawapannya boleh. Tapi janganlah tinggal hospital pula. Kan? Usaha ni tuan-tuan kena buat semua. Semua kena buat. Cari hospital yang paling baik, kan? Cari doktor yang paling baik. Sebab doktor pun tak sama. Ada doktor pandai, ada yang kurang pandai apa semua. Macam lawyer lah, macam tukang rumah, macam engineer, sama. Macam pomen kereta. Memang pomen dia pandai repair kereta, tapi ada pomen hak betul-betul pandai. Ada pomen yang kurang pandai sikit. Itu biasa. Maka kita carilah doktor hak betul-betul pandai, hospital yang betul-betul bagus. Pada masa yang sama, banyakkan sedekah. Kan? Dengan sebab tu, insya-Allah Allah Taala tolong kita, kan? Sembuhkan penyakit kita atau keluarkan kita daripada musibah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni hadis muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Man sarrahu an yubsata lahu rizquhu aw yunassa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Nabi kata barang siapa yang suka rezeki dia diluaskan oleh Allah dan umur dia dipanjangkan oleh Allah, maka hendaklah dia sambung silaturrahim. Kita kata kita sambung silaturrahim sebab Allah, kan? Sebab nak dapat pahala daripada Allah. Tapi Nabi cakap dalam hadis Bukhari dan Muslim, siapa nak rezeki banyak, sambung silaturahim. Siapa nak panjang umur, sambung silaturahim. Orang macam bubuk nak panjang umur sampai umur berapa nak? Kalau orang tanyalah, nak hidup sampai umur berapa? Pakai gelak. Duk fikir juga, kalau dia beri peluang sampai umur berapa? Saya duk tengok YouTube Ustaz Azhar Idrus. Dia tanya dalam kuliah dia, kalau panjang umur nak sampai umur berapa? Ada jemaah jawab, nak umur sampai 150. 150. Ni, dekat macam bubuk ni, siapa umur 150 nak tahu? Dekat Bukit Mentajam ni lah tuan-tuan. Siapa yang umur sampai 150? Tun Mahathir tu dah 90 dekat 100 dah. Betul pun kita tak tahu boleh pergi sampai setakat mana, kan? Tapi hak kita tahu di kampung kita, dalam taman kita, kawasan kita, 60 makin kurang, 70 lagi kurang, 80 makin, macam itulah, kan? Tapi panjang umur ini para ulama berbeza pendapat. Maksud dia apa? Sebagian ulama kata maksud panjang umur memang dengan makna hakiki, makna panjang sungguh umur dia, kan? Kalau kita kata 80 tu panjang umur, 80 lah, 90 ke 100 ke, itu maksud dengan makna hakiki. Sebahagian yang lain mengatakan bahawa maksud panjang umur ialah umur dia diberkati. Apa maksud umur diberkati? Iaitu usia dia, kehidupan dia dipenuhi dengan amal-amal soleh. Itu perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita apa, tuan-tuan? Menunjukkan kepada kita siapa yang rezeki dia sempit. Apa rezeki sempit? Contohnya tak ada duit, tidak sihat, tidak bahagia kehidupan rumah tangga,
selalu tertekan, stres dan sebagainya, banyak masalah, kan? Itulah yang kata sempit rezeki. Maka tak kiralah rezeki apa pun, tapi rezeki tu sempit. Maka orang macam ni dianjurkan untuk dia menyambung silaturrahim. Pi cari pak menakan yang lama dah tak jumpa. Pi cari adik-beradik yang lama dah kita tak ziarah. Siapa lagi? Tok ke, nenek ke, belah mana, belah ayah, belah mak kita ke apa ke, pergi cari. Sambung balik silaturrahim. Bila kita ziarah, bawalah duit, kan? Bagi dekat siapa dia yang kita ziarah tu. Bagi hadiah dan sebagainya. Jangan pergi tangan kosong. Sifat manusia ni tuan-tuan, kalau orang bawa benda, bawa buah tangan, seronok sangat. Tak kata pada orang, tuan-tuan, saya sendiri pun kalau pergi rumah orang, biskut tawar tak ada gula pun saya makan. Dekat rumah saya tak makan, tak sedap. Tapi kalau pergi rumah orang, orang hidang teo, cicah biskut tawar tu, tuan-tuan, sedap, tuan-tuan. Tak boleh cerita, sedap. Dia jadi selera. Memang sifat manusia lagu tu, dia suka benda hak orang bagi kat dia. Tuan-tuan tak percaya, tengok perangai setengah-setengah kita kalau pergi hotel. Pergi hotel, tuan-tuan, setengah-setengah kita ni, tuala hotel pun ambil bag. Kotak tisu, hak gulung-gulung dekat tandas tu pun ambil dalam bag. Semua benda free dia nak ambil. Pensel berdebu dalam bag, pensel dalam hotel tu. Kalau boleh semua hak free tu, semua dia nak sapu. Ni perangai orang kita. Kalau benda free, pakat nak ambil. Maka kita, kalau kita pergi rumah orang, tuan-tuan, walaupun benda yang kita bawa tu nampak macam nilai dia kecil, kan, walaupun nampak dia tidak mahal, tapi manusia ni secara tabiat semula jadinya, dia suka kalau orang bawa benda dekat dia, orang bagi something dekat dia, manusia suka. Jadi kita bawa lah. Kalau tak bawa benda pun, bagi duit dan sebagainya. Kalau dia ada anak kecil, bagi duit. Jadi itu, tuan-tuan sekalian, cara untuk dapat rezeki yang luas daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak panjang umur, kan, kita rasa kita ni duk sakit je, rasa macam pendek je usia kita. Carilah saudara mara kita untuk kita sambung silaturrahim, pi jumpa, sembang, kan, ajak makan dan sebagainya. Maka ini akan dapat memanjangkan usia kita. Kemudian tuan-tuan sekalian, selain daripada itu, kita juga boleh lihat bagaimana contoh-contoh lain yang disebut oleh para ulama. Misalnya orang yang berpuasa, kan? Memang kita kata kita puasa ni niat kita kerana Allah. Tapi soalnya, boleh tak kita puasa walaupun kita kata kita niat kerana Allah, tapi kita juga puasa tu sebab nak sihat. Alang-alang kita ni duduk diet apa semua, kita pun puasa. Kita kata dapat pahala, Allah Ta'ala suka orang puasa, tapi aku pun nak sihat. Boleh ke tak boleh, tuan-tuan sekalian? Maka ini juga yang digunakan antara perbincangan para ulama dengan berdalilkan kepada apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kata, wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kamu yang mampu, maka berkahwinlah. Nabi kata, sesiapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, kerana puasa boleh menjadi perisai baginya. Perisai macam mana? Melemahkan syahwah dia. Maka Nabi ajar pada kita, siapa yang tak mampu puasa, siapa yang tak mampu kahwin, syahwah dia ada, dia nak kepada perempuan, dia nak, dia ada nafsu, tapi dia tak mampu nak kahwin, tak mampu sebab tak ada duit ke apa ke. Maka Nabi ajar supaya kita puasa, sebab puasa tu dia boleh lemahkan syahwah. Maka itu dijadikan hujah oleh para ulama untuk mengatakan bahawa siapa yang puasa dengan sebab dia nak kontrol syahwah dia, maka itu tidaklah merosakkan amalan puasa dia, tak rosak. Dia dapat juga pahala daripada Allah, insya-Allah dapat juga pahala.
Sebab itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ajar kepada kita benda-benda yang merosakkan ibadat. Nabi mengajar kita semua benda-benda baik, sebab dia adalah the messenger of God, utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ianya tidak mengurangkan pahala, tidak kurang pahala, tuan-tuan sekalian. Dan ini disebut oleh Al-Qarafi, kan Al-Imam Al-Qarafi. Baik. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, ada lagi contoh-contoh lain yang disebut oleh para ulama. Misalnya ialah siapa yang berjihad fi sabilillah. Sebab apa dia berjihad fi sabilillah? Sebab dia nak ghanimah, harta rampasan perang. Maka jawapan dia boleh. Sebab itu disebut dalam hadis Imam Muslim. Disebut dalam hadis Imam Muslim. Ma min ghaziyatin taghzu fi sabilillah fayusibuna al-ghanimah illa ta'ajjalu. Kan? Thulutsai ajrihim minal akhirah. Nabi kata tidaklah ada pasukan yang berjihad fi sabilillah lalu dia dapat harta ghanimah kecuali mereka telah menyegerakan 2/3 pahala akhirat mereka. Siapa yang perang jihad fi sabilillah dapat ghanimah, Nabi sebut dapat ghanimah, maka Allah segerakan 2/3 pahala tu, dia dapatlah 2/3 pahala. Baki 1/3 akhirat. Baki 1/3 akhirat. Jikalau mereka tidak memperolehi ghanimah, maka sempurnalah pahala mereka. Dapat pahala juga. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Menunjukkan bahawa agama kita ni dia meraihkan sifat kita yang perlu kepada benda-benda dunia. Tuan-tuan kerja, memang kerja tuan-tuan benda-benda baik. Mengajar orang, jadi pensyarah, jadi engineer, jadi doktor, tapi tak dapat upah. Mana boleh? Kerja kita memang noble profession. Profession yang mulia, kerja yang mulia. Tapi kita tetap perlu kepada upah. Habuan tu nak. Dan agama mengajar kepada kita bahawa habuan itu memang diiktiraf. Memang diiktiraf, tuan-tuan sekalian. Baik. Selain daripada itu, tuan-tuan, ada lagi beberapa contoh lain. Kita buat ibadat, tapi kita buat sesuatu tu ada sebab. Contohnya satu imam, bila dia semayang, dia sengaja panjangkan rukuk dia. Pasal dia berasa ada makmum baru sampai, masbuk nak sempat, supaya dapat sempat dengan rukuk dia, maka dia sengaja panjangkan rukuk dia. Boleh ke tak boleh? Semayang di masjid ke, kita semayang kat rumah ke, kita dengan isteri semayang dah, tengah-tengah semayang anak kita baru masuk join sekali jemaah. Kalau kita cepat bangkit i'tidal, sami Allahu liman hamidah, anak kita tak sempat rukuk dengan kita, dia tak dapat rakaat tu. Kita pun panjangkan rukuk kita. Boleh ke tak boleh? Kata semayang kerana Allah, pasal apa pula panjangkan rukuk untuk anak kita? Maka ini yang disebut oleh Al-Aiz bin Abdissalam. Apa kata Al-Aiz bin Abdissalam? Dia kata imam tu dia akan dapat 2 pahala. Bukan sekadar 1 pahala, 2 pahala dia dapat. Dia kata apakah perbuatan seorang imam yang menunggu makmum masbuk supaya dapat rukuk? Apakah itu syirik? Maknanya amalan dia tu terjejas keikhlasan dia. Aku katakan bahawasanya memang sebahagian ulama menyangka sedemikian, tetapi yang sebenarnya tidak sebagaimana sedemikian. Dia kata bahkan perbuatan itu mengumpulkan 2 amal soleh. Dia kata 2 amal soleh. Sebab apa? 2 amal soleh kerana membantu makmum untuk mendapat rukuk, dan ini adalah amal soleh yang jadi tambahan kepada rukuk dia yang ada tu. Kita dianjurkan untuk tolong orang dapat pahala. Baik. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Aiz bin Abdissalam. Al-Aiz bin Abdissalam dia ada hujah dia, dalil dia. Apa dalil dia? Dia kata sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut
ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ah. Ada tak seseorang yang nak bersedekah kepada orang ni lalu dia semayang berjemaah bersama-sama dengannya? Kita semayang kat masjid, dah habis dah semayang jemaah, tiba-tiba kita nampak ada satu orang kawan kita, orang kampung kita baru sampai, tengok tak ada siapa semayang berjemaah, dia semayang seorang-seorang kat ujung tu. Kita pun tengok dia semayang seorang kat ujung tu, kita tahu dia akan dapat satu pahala sebab semayang seorang-seorang, dia tak semayang berjemaah. Kita pun nak bagi dia dapat pahala semayang berjemaah, kita pergi jadi makmum kat dia. Kita dah semayang dah maghrib, tapi sebab kita kesian dekat dia semayang seorang, kita pun jadi makmum kat dia supaya dia pun dapat pahala macam kita dapat. Maka itulah antara hujah yang digunakan oleh Al-Izz bin Abdussalam, yang mana Nabi kata itu adalah sedekah daripada orang tu kepada saudara dia. Tapi hak ni tuan-tuan, hak semayang 2 kali ni saya garantilah tak ada orang buat. Bukanlah tak ada, tapi kalau ada pun adalah seorang 2, tu pun nak cari payah. Makan 2 kali no problem. Kan? Kenduri 2-3 tempat no problem. Tak makan nasi, makan cendol, kan? Makan nasi 2 kali pun tak apa, tambah pun tak apa. Tapi semayang kalau tambah, aku semayang dah tadi. Itu alasan dia, dah semayang dah. Tapi kalau bak makan, tak ada pula alasan, dah makan dah tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, ini antara benda yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa kita buat ibadat tu ada juga elemen berkaitan dengan perkara-perkara keduniaan. Kita nak tolong kawan kita tapi ada kaitan dengan hari akhirat, maka itu dibolehkan. Samalah juga hadis yang Nabi kata, inni la aqumu ila salah wa ana uridu an utawwila fiha fa asma'u buka as-sabi. Nabi kata, sungguh aku nak semayang ni, dan Nabi niat nak panjang semayang, nak bagi lama. Tapi Nabi kata, aku mendengar tangisan anak kecil. Dia mendengar tangisan anak kecil. Nabi buat apa? Nabi ringkaskan sembahyang, sebab Nabi bimbang membebankan ibu dia. Nanti ibu dia terganggu sebab anak dia duduk menangis. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jadi imam, ambil kira tuan-tuan. Ni makmum kat belakang ni ambil kira. Jangan kita mentang-mentang kita jadi imam, kita nak baca panjang-panjang. Duk berlaku dekat R&R. Biasa berlaku R&R. Dahlah surau tu kecil, kalau surau besar tahan juga, ni surau kecil boleh muat berapa orang je. Waktu maghrib tahu je lah, berpusu-pusu orang, ramai orang datang. Dia pergi baca Iqra kat situ. Baca Iqra buat apa tuan-tuan? Bacalah pendek wadduha pun tahanlah juga. Ataupun qul huwallah, baca yang pendek-pendek. Pasal ramai lagi nak semayang ni. Ni yang tak tahan, dia tarik lagu lagi. Tu yang tak tahan tu. Lepas tu bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, zikir pula, wirid. Orang nak semayang ni waktu maghrib pendek tuan-tuan, yang kita wirid tu buat apa? Bagi salam, bangkit keluar supaya orang lain boleh semayang. Wirid ni tuan-tuan luar surau boleh buat. Kita kena tahu fiqh of priorities, kan, fiqh keutamaan. Jangan mentang-mentang nak wirid, nak pahala, kita terlupa sunnah yang Nabi ajar. Nabi sampai tahap ringkaskan semayang sebab Nabi bimbang mak dia ada jadi makmum. Tu tak cerita hari Jumaat baca surah Sejadah. Saya kena tuan-tuan, ada satu surau tu kat rumah saya. Dia baca surah Sejadah rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Al-Insan. Subuh masa tu 6.20 lebih. Kita ni tuan-tuan tak boleh nak cerita. Kita punya perasaan tu tak boleh nak cerita. Jadi bagi siapa-siapa yang duduk di kawasan taman ataupun mana-mana tempat sekalipun, dan dia tahu makmum dia ada yang pakai pakaian kerja tu, kan, kita kena tahulah, kita kena ringkaskan semayang. Ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ingat bila semayang panjang tu saja sunnah. Tak.
Panjang dia ada ketika dia, ringkas pun dia ada ketika dia. Jadi antara benda yang bagus sebenarnya, kita buat ibadat, kita ambil kira keperluan dan juga kemaslahatan orang ramai. Kemudian tuan-tuan sekalian, satu lagi contoh, sebagaimana riwayat daripada Abu Qilabah an Abi Qilabah, dia kata apa? Dia kata Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu, dia datang ke masjid kami, lalu dia kata apa? Dia kata, inni la usalli bikum wa ma uridu salah. Dia kata, sesungguhnya aku ni, dia kata, aku akan semayang mengimamkan kamu, dan sebenarnya aku tak mau semayang. Dia kata, aku semayang sebagaimana aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang. Apa cerita ni tuan-tuan? Cerita ada Imam Ibn Hajar kata, Malik bin Al-Huwairith ni, dia tengok semayang dengan cara praktikal ni lebih senang. Kita nak ajar orang semayang ni zaman permulaan Islam kan, kita nak ajar orang semayang, cara yang lebih praktikal, kita semayang dengan dia orang, supaya dia orang tengok cara semayang tu macam mana. Itu lebih jelas daripada kita duk ajak dengan secara verbal, secara mulut, secara lisan. Maka Imam Ibn Hajar kata ini menjadi dalil bahawa bolehnya kita semayang tu kita niat nak ajar orang, boleh. Kita semayang dengan anak kita, niat nak ajar anak kita cara semayang, boleh. Mana kita semayang memang kerana Allah, tapi kita semayang tu kita niat nak ajar orang kampung kita, boleh. Itu menunjukkan kepada kita bahawa boleh ada niat lain bersama-sama dengan niat kerana Allah itu, dengan syarat benda-benda itu memang diizinkan oleh agama kepada kita. Jadi sidang hadirin mukminin, itu sedikit yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan sekalian. Maka apa yang penting, kita lakukan sesuatu itu kerana Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama kita perlu mengetahui bahawa memang agama kita mengiktiraf keperluan keduniaan, kemaslahatan dunia yang kita perlukan untuk kita memperolehinya. Mudah-mudahan apabila kita mengetahui tentang perkara-perkara seperti ini, kita dapat memaksimalkan kemaslahatan yang boleh kita perolehi daripada ibadat-ibadat yang disyariatkan kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.